Salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Vimala Kasturi Virasami. Tidak pernah menggunakan wewenang untuk menekan serta mendiskriminasi mana-mana pihak. Itu kenyataan tegas Perdana Menteri ketika ada pihak yang membangkitkan isu pengkhianatan terhadap bangsa Melayu dan agama Islam ketika menjalin kerjasama dengan parti lain termasuk parti yang disertai majoriti bukan Melayu. 8 bulan saya tanya di Parlimen, apa yang saya buat yang khianat Melayu dan Islam? Bukan saya sokong Ketua Negeri sebagai Ketua Negeri, saya tidak khianat. Saya terima kenyataan geopolitik dan realiti. Dan saya mahu negara ini aman. Semua negeri lain orang Melayu Islam pegang. Semua jawatan-jawatan utama, Agung, Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Ketua Hakim Negara, Pegawai Negara, Pengawas Negara, semua orang Melayu dan Islam pegang. Selamatkan negara ini, jangan izinkan ada permusuhan kaum yang menyebabkan kita kembali runtuh kerana nilai kita dan kedangkalan ilmu. Tegas Perdana Menteri, usaha dilaksana sepanjang pentadbirannya adalah untuk kepentingan rakyat. Saya mohon mengerti. Ya, ada cara saya sampaikan tak disenangi. Ada setengah orang saya pakai capal, dia tak setuju. Ada setengah orang saya pakai baju sampai dalam, dia kata tak elok. Itu tak apa. Tetapi satu perkara yang dia tak boleh pertikai. Saya tak guna kuasa saya sebagai Perdana Menteri atau Menteri Keuangan untuk curi duit negara, untuk zalim kepada rakyat, untuk khianati amanah dan untuk seperti mana difitnah, memencilkan dan khianati Islam dan bangsa Melayu. Beliau berucap demikian pada majlis penutup seminar Madani peringkat Pulau Pinang di Kepala Batas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meluluskan RM7 juta untuk projek pembangunan semula Masjid Lama Sungai Bakap Pulau Pinang. Masjid berusia hampir 73 tahun itu mempunyai sebuah bangunan sekolah agama rakyat SAR 2 tingkat dengan 8 bilik darjah. Oleh itu, pada hari ini saya luluskan RM7 juta. Jadi dengan 9 juta ini kita boleh mula. Saya dah panggil tadi pengarah JKR negeri dan dia akan hubungi Kementerian Keuangan dalam tempoh beberapa hari ini untuk mempercepatkan proses. Kalau kita tender pengurusi, dia ambil lama, 6 bulan, 9 bulan. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran pembangunan Masjid Lama Sungai Bakap di seberang Perai Selatan. Kompleks Masjid Baharu dapat menampung maksimum 1,500 jemaah, sebuah sekolah SAR dengan 10 bilik darjah, sebuah dewan serbaguna serta kawasan letak kenderaan. Atas usaha sama, Kariyah Masjid berjaya meraih sumbangan awam RM2 juta untuk menampung kos keseluruhan pembinaan RM20 juta. Dalam program berasingan, Perdana Menteri berkata kemasukan pelajar India ke program TVET akan ditingkatkan. Ia sebagai usaha mengurangkan tekanan kemiskinan dalam kalangan kaum itu. Datuk Seri Anwar berkata hal itu dimaklumkan kepada beliau oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perdana Menteri dimaklumkan ada rayuan agar pelajar India diberi peluang ke TVET. Usaha berkenaan sedang giat dilaksana Datuk Seri Ahmad Zahid selaku pengerusi jawatan kuasa Majlis TVET Negara. Dan untuk itu semua kaum kena bersama. Semua kaum. Pendekatan kita harus ada. Sudah lihat kalau ceramah-ceramah program-program saya tak bangkit sangat soal kaum. Apa dia keutamaan kita? Sebaik saya ambil alih buat belanjawan madani. Pertama, keluarga kita yang paling miskin, kita sebut kemiskinan tegar di negara ini.
130,000 keluarga. Kita kena selesaikan tahun ini. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah berasrat menaikkan gaji minimum lepasan TVET daripada RM1,500 kepada RM2,000. Jelas Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ini kerana TVET bukan sahaja diajar subjek konvensional, malah perlu memastikan tenaga kerja yang kompeten seiring dengan revolusi industri 4.0. PM buat dasar baru. Kelulusan keluaran TVET mesti diberikan gaji minimum RM2,000. Barulah bermakna kalau kita menghantar anak-anak kita ke kursus TVET. Satu dasar baru oleh Menteri Pendidikan yang baru dengan kerjasama Menteri Pendidikan Tinggi, kerjasama 10 lagi kementerian untuk kita revamp. Negara kita akan menjadi negara maju insya-Allah. Tambah beliau, lebih 92.5% lepasan TVET berjaya mendapatkan pekerjaan sekaligus menangkis persepsi TVET sebagai peluang pendidikan kedua. Rangkuman berita utama. Esensi ringkas, padat dan benar. Saksikan setiap hari Kanta 744 mendahului berita. Caruman perkeso untuk wartawan sambilan akan diusahakan. Ke arah itu, Kementerian Komunikasi dan Digital bakal mengadakan perbincangan dengan pihak perkeso. Menterinya Fahmi Fadzil berkata beliau telah berbincang mengenai perkara itu bersama Ketua Setiausaha KKD dan berharap ia dapat dilaksanakan segera. Untuk kita adakan sedikit perbincangan dengan pihak perkeso dan pihak-pihak yang lain untuk kita teliti bantuan caruman, dari segi caruman yang boleh kita guna pakai terutama untuk para wartawan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan bantuan tabung kasih Elias Hawana kepada seorang bekas wartawan veteran di Kampar. Lebih 9,600 pegawai dan anggota tambahan akan dihantar ke 6 negeri yang terbabit dengan PRU DUN ke-15 bagi memastikan kelancaran proses pengundian. Penghantaran ke semua anggota berkenaan diselaraskan Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam berdasarkan permohonan yang dibuat oleh kontijen Polis Negeri. Sini tidak sampai 2,000. Di Selangor juga tidak sampai 2,000. Di Terengganu ada 2,048 diminta. Kemudian di Penang 663. Jumlah semua 9,602. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menghadiri taklimat PRU kontijen Kelantan di Kota Baru. Dalam pada itu, siasatan polis terhadap 3 pemimpin parti berhubung dakwaan menyentuh isu 3R, agama, kaum dan raja hampir selesai dan dijangka dihantar ke Pejabat Peguam Negara minggu depan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, kesemua mereka yang terlibat juga telah selesai diambil keterangan. Semua statement telah pun lengkap diambil. 12 hari bulan malam, 3 hari bulan pagi dan 14 hari bulan pagi. Kita akan serahkan kepada AGC secepat yang mungkin. Ketiga-tiga pemimpin terbabit adalah Menteri Besar Kedah, Pengerusi DAP dan Presiden PAS. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengesahkan tiada arahan diterima untuk menyekat akaun TikTok rasmi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mohamad Sanusi Noor.
Menerusi kenyataan SKMM, platform media sosial mempunyai garis panduan komuniti yang menentukan tindakan boleh diambil terhadap mana-mana pengguna secara automatik apabila terdapat pelanggaran terhadap panduan tersebut maupun berdasarkan aduan orang ramai. Minggu Usahawan Negara dan Minggu Perusahaan Mikro, Kecil dan Sederhana PMKS yang berlangsung di 6 zon seluruh negara berjaya catat jualan RM82.64 juta. Kutipan itu sekaligus melebihi sasaran yang ditetapkan sebanyak RM70 juta. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ewan Menedik berkata penganjurannya bertujuan memupuk budaya keusahawanan selain bertindak sebagai platform mempromosikan produk dan perkhidmatan PMKS. Ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat memberangsangkan kerana melebihi sasaran awal kita. Jadi saya ucap tahniah kepada SME Corp terutamanya sebagai agensi peneraju pelaksana Minggu Usahawan Negara yang telah memberikan ataupun menyediakan platform kepada usahawan-usahawan kecil dan sederhana di negara kita, bukan hanya untuk mempamer produk mereka tapi menjual sepanjang Minggu Usahawan, juga mengadakan program Match Me dan bekerjasama dengan syarikat-syarikat yang mengeluarkan produk yang sama. Beliau ditemui selepas majlis penutupan Minggu PMKS Zon Sabah bersempena Minggu Usahawan Negara 2023 di Kota Kinabalu. Program jualan ramah bergerak mendapat sambutan positif pengguna. Jualan yang berlangsung di beberapa lokasi terpilih sehingga 1 Ogos menawarkan pelbagai barangan keperluan pada harga lebih rendah. Terima kasihlah kepada kementerian yang terlibat dalam menjayakan program jualan rahmah ni. Sebab kat sini saya tengok barang-barang memang sangat murah lah. Macam ayam RM7 pun boleh dapat, sotong RM7 boleh dapat. Okey, so jualan rahmah hari ini yang datang ke Sederi ni sangat memudahkan masyarakat. Tak perlu pergi jauh-jauh, and then sangat murah lah saya cakap berbanding harga di luar. Kalau telur di luar boleh dapat RM9, kat sini hanya RM3.50 lah. So kita rasa harga 50% lebih murah daripada di luar lah. Jadi yang ada dekat bawah rumah ni terus aja dah ada beli kat sini. Memang baguslah buat macam ni. Memang digalakkan lah. Teruskan pun lagi baguslah. Seorang bapa mengaku bersalah di Mahkamah Muar Johor atas 19 tuduhan merogol dan 11 tuduhan ambang seksual terhadap kedua-dua anaknya sejak 2017. Tertuduh 53 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Abu Bakar Manad. Tertuduh didakwa melakukan perbuatan merogol dari 2018 hingga 9 Julai lalu di 2 rumah berasingan di Bakri Batu 5 dan Jalan Jeram Tepi Muar. Bagi pertuduhan ambang seksual, tertuduh didakwa melakukan kegiatan itu sejak 2017 hingga 4 Julai lalu di lokasi sama. Pertuduhan dibuat di bawah Seksyen 376-3 Kanun Keseksaan serta Seksyen 14-A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang dibicarakan bersama Seksyen 16-1 Akta sama. Hakim menetapkan 8 Ogos sebagai tarikh jatuh hukum. Sukan kita mulakan dengan aksi Liga Super 2023. Saksikan keputusan perlawanan yang berlangsung malam tadi.
Sukan catur, pemain negara Wong Yin Lung optimis meletakkan misi untuk menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik pada Kejohanan Catur Terbuka Malaysia 2023 pada Ogos ini. Jelas Yin Long, bagi memastikan segala persiapan berjalan lancar, dia perlu membahagikan masa latihan dengan pembelajarannya. Untuk Malaysia Open Ogos ini, saya memang buat persiapan untuk yang terbaik saja untuk saya. Dan sebab saya sekarang sedang study kat saya study undang-undang. So memang tak banyak masa untuk catur lah. Tapi untuk sembrit ini saya akan buat persiapan yang semampunya dan harap boleh dapatkan keputusan yang cemerlang. Beliau berkata demikian selepas mengadakan perjumpaan bersama pelajar pusat latihan catur di Putrajaya semalam. Juara Liga Profesional Mobile Legends MPL Malaysia musim ke-10, tim Hak E-Sport Club akan mempertaruhkan pasukan kedua bagi mewakili negara pada Kejohanan Digital Games 2023 di Kazan, Rusia. Kejohanan itu dijadual bermula hari ini hingga 24 Julai. Menurut pengasas tim Hak E-Sport Club, Aiman Haq Zaharuddin, pasukan akan menjadikan kejohanan itu sebagai medan menilai pemain skuad kedua yang digelar tim Hak All-Star sama ada layak menyertai pasukan utama apabila jendela perpindahan pemain dibuka nanti. Jelas beliau dalam satu kenyataan, tim Hak All-Star dibarisi pemain berwibawa iaitu Lola, Min, Man, Nain dan Hito. Pasukan tim Hak terpilih mewakili Malaysia ke pertandingan itu selepas mendapat jemputan khas daripada penganjur yang membuat pemilihan berdasarkan prestasi mereka di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Selain tim Hak, 7 lagi pasukan e-sukan dari negara lain akan bertarung termasuk Filipina, Arab Saudi, Emirat Arab Bersatu, Vietnam dan Kemboja. Kita beralih ke perkembangan sukan luar negara. Carlos Alcaraz, 20 tahun, mencipta sensasi apabila berjaya mengalahkan Novak Djokovic dalam aksi final tenis Wimbledon lelaki. Ia sekaligus melebur rekod yang dipegang pemain asal Serbia itu setelah hampir sedekad tidak dicabar mana-mana pemain sejak penampilannya pada tahun 2011. Pemain asal Sepanyol itu menang dengan mata 1-6, 7-6, 6-1, 3-6 dan 6-4 untuk menjadi pemain termuda menjulang kejuaraan berprestij itu. Dalam aksi final wanita, Marketa Vondrousova mengejutkan Ons Jabeur 6-4, 6-4 untuk menjadi pemain bukan pilihan pertama memenangi gelaran perseorangan wanita. Vondrousova is the unseeded champion. I don't really know what's happening now. It's amazing feeling. After everything I've been through, I had a cast last year this time, so I'm just, it's amazing that I can stand here and hold this. Tennis is crazy. Pemain berusia 24 tahun itu jelas lebih mantap berbanding Jabeur yang kerap membuat kesilapan sekaligus melenyapkan impiannya untuk menjadi pemain keturunan Arab pertama memenangi gelaran Grand Slam. Perjuangan menuntut pengorbanan. Pengorbanan membawa pengiktirafan. Atlet manakah yang bakal ditabal selaku olahragawan dan olahragawati negara 2022? Ikuti siaran langsung malam penghargaan Anugerah Sukan Negara 2022. Anugerah Sukan Negara 2022 secara langsung 17 Julai 9 malam di TV1. Berita Pagi berakhir di sini. Ikuti Berita Pagi Sabah dan Berita Pagi Sarawak. Selepas ini untuk perkembangan berita setempat. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.